Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam penuh inspirasi diucapkan kepada anda, penonton wanita hari ini. Buat apa tu? Ada yang tengah masak, ada yang di negeri-negeri yang dah bercuti hari ini. Mungkin ketika ini anda sedang luangkan masa bersama isi keluarga, layan anak-anak, ibu ayah sambil menonton kami di Kaca TV secara langsung dan juga di Tonton HD ataupun di Facebook WHI TV3. Baik, jadi terima kasih bersama kami untuk 1 jam ini. Jangan ke mana-mana kerana hari ini topik yang cukup menarik untuk kita bincangkan dan kongsikan bersama dengan anda, termasuk sedikit hiburan daripada rakan-rakan kita nanti. Tetapi tadi Fiza ada sentuh tentang keluarga, anak-anak, ibu yang memasak di rumah. Nak bercakap tentang keluarga dan juga anak-anak ni, kita sebagai ibu bapa kena sentiasa memastikan anak-anak kita ni dapat makanan-makanan yang bernutrisi. Saya setuju sangat. Walaupun saya bukan seorang ibu, tapi saya sebagai ibu saudara. Saya pun memang kadang-kadang berborak dengan adik kan. Pentingnya untuk kita memberi makanan ataupun nutrisi yang cukupnya kepada anak-anak ini. Ini yang Fahrin kita nak kongsikan juga kepada penonton kita tentang kepentingan nutrisi ni. Yang mana Abbott membawakan program pendidikan intervensi nutrisi Pediasure Grow to Great musim kedua di Malaysia hasil kolaborasi bersama dengan rakan nutrisi globalnya Kelab Bola Sepak Real Madrid yang menampilkan dokusiri 6 episod. Dan program ini mengetengahkan keperluan nutrisi dan tabiat pemakanan kanak-kanak di usia kritikal, tumbesaran untuk memastikan kanak-kanak dapat mencapai potensi pertumbuhan maksimum mereka. Jadi saksikan program Pediasure Grow to Great setiap hari Ahad 7.30 malam hanya di TV3 bersama dengan saya. Apa kata? Kita saksikan. Untuk cabaran fizikal kali ini, kita ada 6 halangan. Go! So, saya bawa dekat tempat saya sendiri yang mana saya boleh tahu macam mana nak kontrol diorang, dekat mana diorang sepatutnya kena fokus. Okey, lari atas terus! Lari! Percayakah mereka melepasi cabaran pada minggu ini? Pediasure Grow to Great musim kedua, Ahad ini jam 7.30 malam hanya di TV3. Baik, itu dia sedikit perkongsian dan seterusnya juga kami di Wanita ini dan juga di Media Prima Berhad ini sentiasa prihatin dengan apa yang berlaku sekarang, khususnya krisis ataupun gejolak yang berlaku di Palestin, Fiza. Dan ini yang sempat kami juga nak kongsikan daripada keratan di harian Metro. Katanya awas skamer derma Gaza. Polis menasihatkan orang ramai untuk berhati-hati ketika menderma, terutama ketika isu berkaitan peperangan di Gaza Palestin bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa penipuan, Fahrin. Okey, benar. Kerana saya sendiri pun, Fiza, apabila melihat di ciapan maupun di Twitter maupun di media sosial dan sebagainya, kita melihat banyak pihak yang menjadi wakil dalam mengumpul dana dan tabung untuk bantuan ini. Tetapi saya kira kita sendiri perlu cakna dan perlu berhati-hati untuk memilih dan menderma. Betul. Jadi kita kena pastikan, kena buat pengesahan terlebih dahulu. Anda jangan risau kerana kalau anda nak menderma ke tabung Palestin ini, kami di Media Prima juga ingin kongsikan sesuatu kepada anda. Yang mana berikutan krisis kemanusiaan yang berlaku di Palestin ini, Media Prima telah mengaktifkan semula tabung kemanusiaan Palestin Media Prima. Jadi hari ini hari Jumaat, insya-Allah hari-hari pun kita bagus untuk menderma. Tapi hari ini hari Jumaat, mungkin kalau dengan sedikit sumbangan kita ini akan sama-sama dapat membantu mereka yang memerlukan, khususnya yang mana sumbangan orang ramai melalui tabung ini akan digunakan bagi membantu mangsa-mangsa yang terkesan akibat daripada krisis ini. Jadi ulurkan bantuan kepada mangsa krisis kemanusiaan di Palestin melalui tabung kemanusiaan Palestin Media Prima menerusi akaun bank yang tertera yang kami kongsikan bersama dengan anda sekarang. Dan jadi sama-samalah kita membantu saudara kita yang sedang memerlukan ketika ini. Selain kita berdoa untuk mereka, mungkin sedikit sumbangan kita dapat membantu mangsa-mangsa yang terkesan akibat daripada krisis ini. Okey, dan hari ini Fahrin, kita juga nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton. Kalau hari ini saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton nak tahu apakah topik yang bakal kita bawakan. Tapi sebelum kita nak kongsikan tentang topik yang bakal kita kongsikan dan bawakan bersama dengan anda penonton, kita nak bawa anda semua untuk berhibur dengan kumpulan Miss May Farin yang saya memang minat lah. Ramai yang rindu ni. Memang rindu. Kabarnya mereka buat comeback kembali dengan single terbaru mereka dengan lagunya Kau. Kita bersama dengan UNIC. Silakan.
Sejak hati berbicara, cinta yang puas ku pendam kini telah aku luahkan segalanya, segalanya. Kau dalam hatiku, usah pernah kau tinggalkan aku. Berjanjilah cintamu untukku, kasih tiada duanya. Kau satu cintaku sampai mati, kau tetap milikku. Kita bina mahligai bersama dengan satu tujuan setia. Dirimu yang ku percaya, temanimu selamanya, sehingga ke ujung nyawa. Pertahankan hubungan kita. Perjalanan ini takkan mudah, pasti ada gelora dan gelita. Bekalkan segunung cinta, kita bersama berjuang untuknya. Kau dalam hatiku, usah pernah kau tinggalkan aku. Berjanjilah cintamu untukku, kasih tiada duanya. Dengan satu tujuan setia. Wow, itu dia kau dengan satu tujuan setia. Ya. Kita boleh sebutkan. Kau. Dan kau. Ada. Dan aku. Kembali bersatu. Itu KAW tu kau-kau. Sihat? Baik, Alhamdulillah. Okey, mungkin UNIC boleh kongsikan apa perkembangan terkini UNIC sebenarnya ni? Perkembangan terkini kita ni lagu terbarulah, lagu terbaru dan projek-projek terbaru kita. Kita baru lepas konsert hari tu. So alhamdulillah masih lagi dalam industri 21 tahun. Wow. Alhamdulillah. Saya ingat umur saya. Okey, tetapi macam kita kata dah ramai yang merindui dan kemudian bergabung kembali. Bagaimana sambutan ataupun respon daripada peminat-peminat? Fitri macam mana? Sini sebab pulang ni- ke Garang. Kita sebenarnya dah bila berdua dengan Fakur dulu kan kita pernah datang berdua. Kadang aku sihat, dia sakit aku sihat. Sebab dua orang tak boleh buat apa. Pik, jom masuk. Itu kita enjoy jalan-jalan. Nak keluar balik tak? Tak apa. Kita boleh kongsikanlah. Saya kira masing-masing ketiga-tiga anda ni mungkin ada jadual tersendiri, Betul, ada betul, career betul. ataupun fokus-fokus tersendiri. Ya. Jadi untuk buat gabungan ni bukan mudah sebenarnya kan? Betul. Mungkin boleh kongsikanlah. Dia bukan mudah. Bila kita decide, bila kita berkumpul, macam mana kita nak buat kan? Masing-masing ada komitmen masing-masing. So kita fikir, okay, kita just nak enjoy the moment. Kita pun dah
kata orang makin muda kan. follower yang ada. Saya setuju. Kita makin muda. Makin muda. Jadi Muda kita nak enjoy the moment. So lagu-lagu lama sebelum ni kita nak nyanyi balik dengan susunan suara yang original kan. So that's why kita bergabung kembali. Saya pun lama solo 10 tahun juga. Kita pula nampak muda. Banyak kali tahu kan. Banyak kali macam mana ada tarik balik. Macam tu. Yang ni still muda. Okey, ini beli purba. Okey, tapi kalau kita tengok memang kita Kita tak tukar tempat. Walau masuk hari keempat. Mereka mencari-cari ternanti-nanti kan. Okey. Jadi adakah kau ini sebahagian daripada projek orang kata comeback ataupun anda bertiga bersama? Boleh katakan lagu kau ni kesinambungan lagu Hanya Tuhan yang Tahu. Dulu kan lagu Hanya Tuhan yang Tahu UNIC tu ku pendamkan perasaan ini pendam. Lagu yang ni dia jawab, cinta yang telah ku pendam ini telah aku luah. Gitu. Wah, okey. Tapi nak tahu dah, siapa komposer dan juga pencipta lagu ni? Okey, komposer dan pencipta ni Ikwan Fatana dengan Wan Saleh. Okey. So lagu dan juga lirik dan dia orang yang produce ni untuk lagu ni lah, vokal dia orang guide. Kita tak kacau pun. Okey. Kita biar je. Itu yang jadi macam mana tadi? Berjalan. Salah. Dia lain sikit. Itu yang ada Okey, depan. Karin, kalau kita tengok klip video dia nampak macam ada antara hubungan suami isteri ke macam mana dan sebagainya. Mungkin boleh nak kongsikan sebenarnya apa mesej dia? Viral. Ya betul. Sebenarnya kalau kita tengok sekarang ni dekat media sosial dan sebagainya terlalu banyak isu-isu orang cerita pasal kecurangan, pasal masalah yang tidak sepatutnya dipaparkan lah kan di media sosial dan sebagainya. Tapi kita rasa ini satu tanggungjawab untuk kita kena bawa dalam benda-benda negatif ni. Ada benda positif dalam perhubungan tu yang perlu kita highlight kan. Ramai je yang bagus semua dan sebab itulah kita bawa mesej setia dekat sini. Okey, bahagia tu kita yang cipta. Ya Kurang betul. pilihan kan macam mana tu? Wah, bila Obama cakap kita terfikir kan? Kalau setia ni pula satu macam mana? Macam mana? Kalau setia ni kan Satu setia, ada dua tia. Tiga tia. Itu ayat show je. Dalam TV pun kau bawa. Okey, saya kira ini juga mungkin hadiah dan naskah terbaru ini kepada peminat-peminat UNIC selama 21 tahun ini. Jadi mungkin ada harapan dan perancangan yang ingin dibawakan oleh UNIC. Kita mulakan dengan Fakhrul dulu. Okey, harapan kita karya itu dimainkan terus, disupport, disokong lah. Kalau dulu zaman CD, sekarang digital kan. So mungkin kita dah tak ada nanti, tapi lagu kita orang dengar lagi kan. Kami ada jugalah pasal lagu kita buat doa-doa apa semua tu kan. Adalah saham sikit sebanyak, insya-Allah. Itu doa yang saya dengar pekerja hari-hari. Betul. UNIC. Ada kita buat sekarang ni kalau isu Gaza kan, Kunut Nazilah. Bersama-sama kita baca. Okey. Dari Fikri? Okey, untuk saya pula terima kasih kepada semua yang support UNIC selama ni. Konsert demi konsert kita dah buat dan saya saja nak bagi tahu special eksklusif pada hari ini. 30 hari bulan 12 ada satu yang besar akan berlaku di 12. Lama lagi. akan berlaku di Istana Budaya. Jadi kita bagi tahu awal-awal lah, kita bagi hint. Eksklusif insya-Allah. Nanti tak datang dah. Datang dia lagi. InsyaAllah kita datang lagi. Okey, daripada Fazli? Okey, moga dengan kebangkitan Islam yang di akhir zaman ni sangat susah, semoga UNIC ada di sana nama. Kalau besok Tuhan tanya, okey, UNIC ada jasa dia. Sikitlah. Amin. Banyak. Okey, bagi peminat yang mungkin terlepas pandang nak terus mengikuti perkembangan UNIC, mungkin boleh dikongsikan. Ya, di sosial media kami, di Instagram dan juga di TikTok lah sekarang. Kita dah bersawang tu, tapi kita cuba lah. Tapi ada. Dia ada, mungkin seminggu dua ni kita kurangkan sikit lah kan. Ya, Nanti betul. paling kita aktif kan. UNIC official, dia follow kami dan ada apa-apa ke nak panggil show ke? Roger. Okey, alright. Terima kasih kepada UNIC. Terima kasih Itu harapan daripada UNIC. Dan menjelang petang ni juga saya percaya Fiza, awak sebagai seorang wanita pun besar harapan awak. Tentulah. Tadi kita dah dengarkan harapan daripada UNIC dan saya kira hari ini bukan saja wanita tapi seluruh rakyat Malaysia pastinya mempunyai harapan yang besar terhadap Belanjawan 2024 yang bakal dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan Fahrin, kalau kita cakap tentang isu belanjawan ni saban tahun, rata-rata rakyat akan menanti apakah sebenarnya yang bakal dibahaskan dan juga diberikan, khususnya dari segi kos sara hidup, peruntukan yang bakal diberikan kepada wanita dan bagaimana sebenarnya Belanjawan 2024 ini akan dapat terus membantu juga meningkatkan taraf kehidupan rakyat di Malaysia. Dan kita harapkan ia merangkumi ke semua kategori, semua peringkat dan akan dapat mencapai kekumpulan sasaran yang kita tuju sebenarnya, Fiza. Okey, apa harapan anda sebagai wanita pada bajet 2024 ini? Terus kongsikan bersama kami di platform media sosial WHI TV3.
Ya, di Facebook dan juga lupa jangan ada Instagram dan juga TikTok kami WHI TV3. Teruskan bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Besarkan harapan anda bersama kami. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih pada hari ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Pembentangan belanjawan tahunan sudah semestinya menjadi antara salah satu agenda yang dinanti-nantikan oleh semua golongan, terutamanya wanita. Berdasarkan tahun sebelumnya, belanjawan yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2023, antara manfaat kepada wanita adalah seperti meminda Akta Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, melakukan pelaksanaan Akta Anti Gangguan Seksual serta memberi dana pembiayaan kepada perniagaan wanita. Bagi belanjawan pada tahun 2024 ini pula, dengan keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu, pastinya golongan wanita yang bukan sahaja sudah berkeluarga, malah bagi yang bujang dan bagi lepasan graduan juga, semestinya mengharapkan agar lebih banyak peruntukan akan diberikan buat mereka. Pastinya harapan golongan wanita bagi belanjawan kali ini agar dapat diberikan sesuatu yang lebih besar sekaligus dapat membantu membela nasib dalam pembangunan negara secara keseluruhan. Bagi saya, harapan untuk daripada pihak wanita muda, saya rasa kita mungkin boleh fokus ke arah macam sekarang kan, kita memang ada isu harga pad naik. Contohnya macam untuk orang-orang miskin bandar, maybe diorang tak boleh afford untuk beli pad. So I think saya rasa benda ni kita mungkin boleh fokus ke arah ni lah. Selain daripada itu, saya rasa untuk lesen mungkin kita boleh kita ada education lah untuk lesen. Mungkin boleh memberikan lebih peruntukan kepada kementerian yang menguruskan pembangunan wanita dan keluarga untuk memberi lebih sokongan dan juga bantuan kepada persatuan-persatuan di luar sana seperti NGO dan sebagainya yang melibatkan hak wanita di dalam sektor pekerjaan misalnya. Saya berharap bahawa mungkin kita dapat menguatkuasakan lebih lagi dari segi keadilan, terutama dalam bahagian pemberian gaji. Itu dia tadi antara laporan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kami Natasha dan juga pandangan orang ramai berkaitan tentang bajet 2024 tadi. Dan saya kira Farin, daripada apa yang dikongsikan tadi, ramai rata-rata yang mengharapkan tentang bajet 2024 ni bagaimana untuk terus memperkasa kos sara hidup dan juga ekonomi rakyat di Malaysia selain daripada gaji progresif yang diinginkan, saya kira bukan saja oleh anak-anak muda tapi juga oleh kita yang bekerja ini. Dan selain daripada itu, ramai juga melalui pembacaan saya melihat tentang isu-isu berkaitan subsidi, kos sara hidup, pembelian rumah, makanan dan sebagainya. Ini yang diinginkan oleh rakyat Malaysia, dan wanita pula mengharapkan pastinya tentang waktu kerja yang lebih fleksibel, tentang bagaimana untuk menggalakkan kembali golongan wanita profesional yang menjadi suri rumah kembali bekerja dan sebagainya. Baik, dan saya faham kenapa Fiza besar harapannya seperti itu, sebagai seorang wanita ini mereka bukan saja ibu tetapi juga bukan saja isteri tetapi juga seorang wanita yang berkarier. Jadi itulah harapan-harapan dari wanita, dan terus kita akan bincangkan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Dr. Elia Nabila Abdul Bahri, pensyarah kanan di Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya. Terima kasih Doktor bersama kita pada hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Sama-sama Doktor. Doktor, kalau kita lihat daripada belanjawan 2023 telah pun dibentangkan pada tahun lepas, kalau kita lihat dari segi peruntukannya untuk Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kalau kita lihat tahun lepas di belanjawan 2023 peruntukan yang dapat adalah lebih tinggi berbanding tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi untuk bajet 2024 ini pasti besar harapan wanita di Malaysia ini untuk mengharapkan apa yang akan dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi bagaimana Doktor melihat bajet 2024 ini nanti akan terus dapat memberi faedah dan juga manfaat kepada golongan wanita secara keseluruhannya? Okey,
Terima kasih. Kalau kita lihat belanjawan 2024 adalah satu harapan yang tinggi lah, dan kita ke arah memperkasa ekonomi. Dan perkasa ekonomi ini termasuklah memperkasa rakyat, dan wanita juga tidak diabaikan. Dan kalau kita lihat belanjawan 2023, kerajaan juga telah memberikan bantuan dari segi pemekasaan, membabitkan wanita dalam sektor pekerjaan dan juga perniagaan, dan juga sektor dari segi aspek keseimbangan kerjaya dan kehidupan, di mana mereka peruntukan untuk penjagaan anak di taska, dan sebelum ni kerajaan ada peruntukan 180 bagi golongan wanita yang berpendapatan tertentu untuk melayakkan mereka mendapatkan subsidi untuk mengurangkan beban kos sara hidup. Dan itu adalah mungkin kalau kita lihat bajet 2023 mungkin boleh diperbaiki untuk bajet 2024 misalnya, banyak fokus kepada penjawat awam. Dan bagaimana pula dengan pekerja swasta yang mereka juga mungkin memerlukan subsidi untuk mengurangkan kos. Sebab kita di Malaysia penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan 55%, di mana kita kalau kita bandingkan dengan 10 negara ASEAN, kita di tangga ke-8. Maknanya kalau kita ke belakang berbanding dengan Indonesia, Thailand, Laos. Dan kita lihat trend wanita, kalau ikut satu kajian, wanita kebarangkalian mereka akan berhenti kerja disebabkan setelah berkahwin, dalam 30% ke 40% kebarangkalian untuk berhenti kerja. Dan kalau kita lihat mengapa wanita tidak kekal dalam pekerjaan, kebanyakannya disebabkan cabaran peribadi lah. Dan cabaran peribadi daripada mikro, dan walaupun terdapat banyaknya dasar dan polisi, tapi ada kalanya dasar ini tidak dapat menembusi dalam permasalahan mikro yang berlaku dalam rumah. Contohnya kalau kita lihat wanita yang keluar daripada sektor pekerjaan, dia melihat itu sebagai satu langkah penjimatan. Misalnya kos penjagaan anak katakanlah 700 untuk seorang, kalau 2 orang kena 1,400. Dan juga kalau bila menjadi suri rumah, dia boleh menyebabkan kos untuk masak sendiri misalnya berbanding dengan makan di luar. Katakanlah aku dalam 500 beli barang-barang dapur dan sebagainya, dan dia tidak perlu membayar maid, ngupah maid misalnya, dan jimat dalam sekitar 1,000, dan juga kos dari segi travelling tempat kerja, rumah ke tempat kerja mungkin dalam sekitar dalam 500. Jadi kalau kita kira ni dalam sekitar dalam 3,000 lebih. Jadi kalau dia bekerja dengan gaji 3,000 lebih, dia dah jimat 3,000 lebih kalau tidak bekerja. So ini juga yang perlu dilihat juga, bagaimana kita nak kurangkan kos. Dan kalau sedangkan gaji permulaan untuk graduan bachelor dalam 2,500, dan kalau graduan yang baru bekerja dan dah berkahwin, maka mereka perlu melihat bagaimana kalau kita nak tengok gaji dan juga kos sara hidup ni, kita kata susah kita nak pairkan, melainkan kedua-dua ni mesti bekerja. Dan begitulah juga kalau dengan wanita yang semada berniaga, mereka boleh berniaga secara online dari rumah dan sebagainya. Tapi kita juga melihat kekangan wanita ni dari segi masa, tenaga, dan maka perlunya ada support system untuk nak memastikan wanita terus memberikan sumbangan kepada ekonomi. Sebenarnya cukup menarik. Itu juga antara perkara yang saya bincangkan dengan isteri saya. Kadang dalam keadaan sekarang, gaji mereka apabila bekerja dengan quality time untuk berada bersama keluarga, ada rumah, dan kemudian perbelanjaan-perbelanjaan lain sekiranya mereka bekerja dengan mereka duduk di rumah. Tetapi untuk wanita rugi apabila skill mereka, pengetahuan mereka, pengalaman mereka tidak digunakan dalam industri. Baik, seterusnya kalau kita lihat sebenarnya kalau imbas kembali pada belanjawan 2023, banyak disambut baik tentang apa inisiatif ataupun apa yang diberikan kepada wanita ini. Tapi dari pandangan doktor sendiri, sudut pandang doktor, apa yang boleh kita lebih perkasakan lagi ataupun mungkin kita boleh tambah baik lagi untuk 2024? Okey, kalau kita lihat wanita ni perlu berdaya tahan dan berdaya saing. Sebab untuk memikul pelbagai peranan ni memerlukan satu, kita kata daya tahan resilience lah. Bukan sahaja dari segi ekonomi tetapi juga dari segi emosi, mental, dan di mana pengurusan masa dan tenaga. Dan mereka memerlukan support lah daripada orang sekeliling. Dan kita perlukan program-program yang lebih terus kepada
seperti salurannya di rumah. Contohnya maklumat-maklumat media sosial media. Contohnya kalau dulu kita ada rancangan dilema wanita, kita menyatakan apakah cabaran wanita dan bagaimana cara penyelesaian. Dan saya rasa kita perlu banyak kali rancangan sedemikian supaya memberikan idea kepada wanita bagaimana cara untuk mereka menghadapi suatu masalah yang kita lihat lebih kepada aspek mikro, lebih kecil dan lebih dekat, kerana itulah berkaitan dengan apa yang berlaku dalam rumah. Dan selain itu, untuk kita nak memastikan wanita terus bekerja, terus menyumbang kepada ekonomi, kalau kita lihat kita ada taska penjagaan anak, tetapi bagaimana dengan transit? Contohnya untuk anak yang bersekolah, kita tak cakap lagi pasal taska. Bagaimana untuk anak lepas sekolah pagi nak ke sekolah petang? Dan transit, perkhidmatan transit ni tak ada macam di Sabah Sarawak, dia banyak di Semenanjung dan bukan semua ada. Dan bagi saya kadang-kadang bila kita bekerja, kita terpaksa rushing balik ambil anak. So itu pun satu perkara yang perlu diambil kira. Misalnya ada meeting dan kita ada kekangan-kekangan lain, outstation dan sebagainya. So ini juga perlu diberi perhatian berkenaan dengan transit juga, yang saya rasa mungkin terlepas pandang ataupun sebab saya nampak kurang ataupun tidak ada di Sabah Sarawak. Doktor cakap macam pengalaman doktor sendiri ya. Doktor, ini juga yang ada kaitannya yang doktor cakap tadi tentang work-life balance. Bagaimana kita nak menggalakkan golongan wanita ini untuk kembali bekerja khususnya. Dan kalau kita lihat ada juga dalam kalangan rakan-rakan kita ni yang kadang-kadang terkejar-kejar dalam waktu bekerja ni, nak ambilkan anak, uruskan anak, hantar dan sebagainya. Di sini juga kalau kita lihat flexi hour, pekerjaan dalam waktu yang lebih anjal ini sangat penting bagi golongan wanita ini bagi memastikan mereka ini ada work-life balance. Dalam masa yang sama, kita juga harus memikirkan tentang kos sara hidup dengan harga barangan yang mungkin semakin naik. Dalam masa yang sama, kita nak work-life balance lah. Nak ada, sesekali nak bawa anak pergi jalan-jalan, makan sedap dan sebagainya. Bagaimana impak belanjawan 2024 ini dilihat juga dapat membantu dari aspek ini, doktor? Okay, kalau kita lihat benda ini, dia berantai lah. Bagaimana struktur ekonomi, kenaikan harga barang terpalit dengan kehidupan seharian seorang wanita. Dan kalau kita lihat, wanita harus bekerja dalam masa sama dengan kekangan masa dan tenaga, kata work-life balance. Dan juga kalau kita lihat dari segi tekanan ekonomi sekarang dengan kenaikan kos sara hidup, kerajaan perlu mengemas kini struktur. Kalau kita tengok dalam dari segi apa punca menyebabkan kenaikan, bukan hanya fokus kepada mengurangkan beban, sebab mengurangkan beban ni sampai bila beban tu ada disebabkan oleh kenaikan, sebab kita perlu menyelesaikan masalah pokok dahulu. Dan walaupun dia mengambil masa mungkin jangka panjang, tapi ialah penting untuk masa yang akan datang. Dan kita perlu lihat bagaimana contohnya kita kenaikan harga disebabkan kurangan bekalan, dan bagaimana untuk meningkatkan penawaran itu. Dan sebab ini adalah satu benda yang berantai. Apa yang berlaku, contohnya berlaku di sawah padi, kita berlaku kepada kehidupan yang kehidupan seseorang, di mana dalam apa saja yang terhidang di atas meja adalah daripada pelbagai keringat dan pelbagai cabaran sebelum sampai kepada di atas meja. Dan pihak kerajaan perlu melihat rantaian sepanjang rantaian bekalan sepanjang itu menyebabkan kenaikan harga. Dan kalau kita lihat bagaimana dari segi tadbir urus, tadbir urus saya rasa dalam sektor pertanian ni saya rasa perlu dikasakan, sebab ia berkaitan dengan sumber makanan. Dan sumber makanan ini ialah memang kita kata tak boleh daripada makan nasi makan gandum ke, sebab kita tidak boleh menggantikan dengan benda kita tak boleh nak hasilkan sendiri. Malaysia tidak sesuai untuk menanam gandum misalnya. Kalau kita terus menggantikan bahan daripada nasi kepada makanan berasaskan gandum, kita terus import sebab kita tak boleh tanam gandum kita sendiri. Jadi apa yang perlu buat ialah perkasakan semula. Kalau kita lihat trend pengeluaran semakin menurun, jadi apakah usaha untuk meningkatkan, bukan hanya sekadar import saja. Okey. Doktor, di samping tu kami juga nak kongsikan antara komen daripada penonton-penonton kita lah. Ini juga harapan mereka. Mak Etun cakap harap-harap belanjawan tahun ni boleh membantu suri rumah yang tak bekerja dan yang baik-baik untuk B40. Ini mungkin ada sedikit ke kalau doktor nak ulas? Kalau yang untuk suri rumah yang tidak bekerja, kalau dulu kita ada air suri yang mana suami perlu mencarum untuk
untuk isteri, misalnya kalau berlaku apa-apa masalah suami tidak boleh bekerja dan wanita tidak mempunyai sumber yang lain, sebab wanita suri rumah dia sumber pendapatanlah daripada pemberian suami, dan walau bagaimanapun suri rumah perlu juga diberi ruang untuk bagaimana untuk menjana pendapatan sendiri seperti bisnes online, dan perlu adanya kemahiran digital wanita. Misalnya kalau dulu kita katakan berniaga kuih pun secara cash sekarang dah boleh pakai QR. Betul. Mana itu juga ada kita beli QR. Aspek keselamatan lah, kalau dia pegang duit yang banyak dia tidak ada security. Kan, jadi kalau QR ni dia lebih selamat. So dah ada banyak juga yang wanita perlu ada kemahiran teknikal, kemahiran mengurus, kemahiran bukan saja mengurus perniagaan, juga mengurus rumah tangga dan kerja. IVET tu juga IVET tu juga dari kemahiran. Betul. Okey, ini daripada Cik Baharudin Kasim. Okey, semoga bajet dapat menaikkan sumber pendapatan tetap golongan-golongan sasaran seperti B40, OKU, warga emas, tak kira kategori keseluruhannya, dan subsidi bersasar yang dilakukan belum terlaksana sepenuhnya. Ini merupakan satu pendapat juga. Okey, yang ini nak bacakan juga. Boleh juga. Pada Thursday ni, hari ni dia tak bahasakan lagi, diatur. Friday. Okey. Jadi belanjawan untuk wanita kalau dapat bagi peluang banyak pekerjaan, sebab wanita tulang belakang keluarga, membantu suami dan juga ekonomi semasa. Okey, ini sebenarnya kalau kita tengok tadi ada salah satu pendapat mengatakan tentang tingkat gaji untuk wanita, kemudian peluang pekerjaan. Kalau kita tengok 2023 pun memang ada geran bersamaan 80% nilai gaji bulanan. Ini merupakan inisiatif untuk menarik kembali wanita bekerja. Adakah setakat ini doktor rasa ianya sudah memadai ataupun kita perlu banyakkan lagi tarikan-tarikan lain, subsidi, inisiatif dan sebagainya? Saya rasa kita perlu banyakkan lagi. Misalnya ini mungkin ada satu permulaan awal bagaimana untuk nak menarik minat, insentif untuk wanita kembali bekerja, tapi jangan lupa kepada wanita kembali bekerja ni bila wanita yang untuk wanita lepas bersalin dan kembali bekerja, dan kita melihat orang yang berhenti kerja dan kembali bekerja, dan juga orang yang tak berhenti kerja. Mungkin apakah reward ataupun insentif supaya mereka bertahan dalam pekerjaan, dan juga perlu diambil kira. Dan berkenaan dengan gaji, sebab kita pihak swasta, kita untuk sektor swasta kita revise gaji 2 ke 3 tahun sekali. Tapi kalau tengok sektor awam biasanya 10 tahun sekali. Last kita revise lah 2012. Sekarang dah 10 tahun. Sebab itu kalau kita tengok QPEX pun dah untuk fight ke arah peningkatan gaji minimum 1,800. Dan kita tengok mungkin kita boleh selaraskan, sebab sektor swasta melihat gaji minimum 1,500, sektor awam 1,800, tapi dia tak nampak yang revise ni dah 10 tahun dulu. Mungkin untuk masa akan datang revise sektor awam dan swasta mungkin boleh disekalikan supaya tak nampak gap. Okey. Jadi doktor, saya kira ada banyak lagi soalan nak tanya tapi kita tak berkesempatan. Kadang-kadang bila kita cakap tentang isu wanita ni, rata-rata kita dah kongsikan tentang wanita yang bekerja, wanita yang bergelar ibu, bagaimana nak menggalakkan mereka bekerja dan sebagainya. Tapi tidak dilupakan juga golongan wanita ataupun graduan-graduan, anak-anak muda, wanita remaja yang baru habis universiti, yang ingin kita galakkan mereka bekerja, dan golongan ini agar tidak terkecuali daripada apa yang bakal dikongsikan di bajet 2024 nanti. Okey, pertamanya bila wanita ataupun graduan wanita yang mencari kerja, kalau kita tengok masih ada ramai penganggur di kalangan graduan, tapi bila kita tanya majikan, susahnya nak cari pekerja. Ini bermakna requirement daripada majikan tu dia dah mungkin high expectation lah. Okay, kalau kita katakan, tetapi kita perlu memberikan ruang kepada yang freshie ni, graduan. Kalau kita nak memenuhi kehendak majikan ni, dia nak yang berpengalaman padahal baru bergraduat. Jadi perlunya ada saluran ataupun bagi peluang kepada yang mungkin tidak ada pengalaman tetapi sekurang-kurangnya ada pengetahuan. Kalau kita tengok dasar gaji progresif, dia akan tengok kemahiran dan pengetahuan, dan pengalaman mungkin dia ambil aspek yang lain. Jadi kita perlu melihat balik struktur gaji itu, boleh kita consider untuk melihat pengetahuan dan kemahiran tanpa ada pengalaman mungkin yang kita beri peluang kepada graduan-graduan wanita. Dan kebanyakan graduan ni di dalam umur 20-an, awal 20-an, dan kebanyakan awal 20-an ni pekerjaan masih belum stabil dan memerlukan masa di mana masih lagi ibu bapa masih menanggung, dan biasanya dan lepas graduan ni lah tempoh
20 hari tempoh kita kata mereka lepas belajar dan berkahwin. Adalah tempoh 20 hari dalam tempoh umur kesuburan lah. Dan kita juga sebenarnya benda ini berkait-kait sebab sekarang ni trend kahwin lewat kerana ingin stabil ke dalam kerjaya, tetapi dia memberi kesan kepada kesuburan yang rendah dengan negara menua dan semua ini berantai. Dan kalau kita lihat semuanya adalah dari segi permasalahan wanita yang masih belum selesai. Sekarang ni kita nak ke arah kesejahteraan mengenai family. Tapi dalam masa yang sama kita ada tekanan ekonomi yang perlu distabilkan dahulu. Jadi mana nak kalau graduan ni mana nak kerja dulu ke, ada yang nak kahwin dulu ke. So jadi ini perlu dilihat bagaimana graduan wanita itu harus mengejar dengan lebih pantas untuk stabil dalam kerjaya dahulu dan seterusnya secara berkembang. menyeluruh. Ya. Baik, saya kira itu adalah antara harapan wanita dan juga pendapat daripada Dr. Elia Nabila Abdul Bahri. Jadi terima kasih sekali lagi ucapkan kepada doktor kerana bersama kita pada hari ini. Dan kita harapkan apa yang bakal dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bajet 2024 ini akan memberi impak yang positif kepada seluruh rakyat Malaysia dalam terus memperkasakan kehidupan rakyat di negara ini. Yang pastinya ia akan terus merangkumi semua golongan, tidak ada satu pun yang ketinggalan. Dan kita nantikan apa yang bakal dikongsikan pada petang nanti, insya-Allah. Kita dah dengar harapan daripada wanita. Harapan saya sekarang ni, Fiza, saya nak makan cucur udang dan pisang goreng. Ya Allah, saya punya harapan pula nak makan goreng cepedak. Goreng cepedak? Kita ada sekejap lagi. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Oh, saya tak payah nak tunggu belanjawan petang ni. Harapan saya dah dipenuhi. Makan cepedak goreng. Saya pun nak cerita benda yang sama. Cepedak goreng tu dah selamat masuk ke dalam perut saya. Sekarang ni saya makan pisang goreng. Alhamdulillah. Dia dah makan dulu ke tadi? Okey. Kita bersama dengan tetamu kita hari ini. Farin, kalau boleh kita perkenalkan tetamu kita. Hari ini siapa namanya? Jiha dan? Syafiq. Okay. Jiha dan Syafiq ni dari Shah Alam kan? Ya, betul. Okey, Jiha dan Syafiq. Sama-sama kita buat ni. Hari ini kita nak kongsikan tentang demonstrasi cekodok pula. Apa nama dia? Cucur udang. Cucur udang besar. Saya dah makan sedap sangat. Seperti lupa. Okey. Sama-sama kita buat ni. Mungkin Jia boleh kongsikanlah juga. Kalau tentang bajet 2024 ni kan, sebagai seorang peniaga, sebenarnya apa harapan Jia dan suami ni? Harapan semoga lebih banyak inisiatif bantuan dari kerajaan untuk golongan peniaga kecil, ibu tunggal, usahawan-usahawan. Usahawan macam kami. Yang memerlukanlah. Usahawan-usahawan macam kami lah. Okey. Bila cakap tentang usahawan-usahawan macam kami ni, Farid, diorang ni pun ada sejarahnya juga. Kedua-duanya sebelum ni memang bekerja, tapi kemudian akibat daripada impak COVID-19, anda berdua memilih untuk berniaga. Jadi macam mana? Dan sejak pada juga kita sempat bertanya juga tadi, sejak tu dah berhenti kerja tu terus berniaga dan terus berniaga walaupun keadaan ekonomi semakin pulih. Ya, betul. Jadi kenapa tak kembali bekerja dan memilih untuk terus berada dalam bidang perniagaan? Sebab kami lebih selesa lah untuk berniaga. Sebab sebelum kami berhenti kerja memang kami dah decide betul-betul. Okey, sebab sebelum ni perniagaan mak saya. So, masa COVID tu memang kita decide sama ada nak tutup ataupun buka. Okey, so saya ambil keputusan tu untuk teruskan perniagaan ni sampailah sekarang. Dan Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi kan kalau kita lihat cabaran dia ada macam-macam. Cabaran sebagai seorang peniaga, sebagai seorang penjual, dan kita juga walaupun berniaga tetap juga sebagai seorang pembeli. Ada tak cabaran dia? Macam contohlah kan saya ni, dia cerita benar. Dah berapa bulan ni saya cari cepedak goreng. Adalah jumpa, memang susah nak jumpa. Kadang-kadang ada yang jual satu biji RM1, ada jual yang satu biji RM2 dan sebagainya. Jadi anda sebagai peniaga, kadang-kadang anda tak jumpa pelanggan macam saya. Mahal je kak, contoh RM2. Tapi mungkin kita sebagai pembeli pun kita kurang faham. Kadang-kadang kita tak pergi pasar. Kita tahu beliin dah siap je kan. Ada tak boleh dikongsikan cabarannya tu? Cabarannya itulah harga sekarang makin meningkat, kos tinggi. Contohlah seperti tepung dan barang utamalah contoh cepedak ni. Cepedak ni besar ni. Okey, contoh besar ni pun kadang-kadang dalam tu hanya ada 15 biji. Walaupun besar ni? Walaupun besar ni. Tapi dah cuba tak? 10 dia lagi banyak. Tapi dah pernah cuba tak buat cepedak di luar pagar?
Awal tu saya pun dah fikir dia nak nakal ni. Tapi kalau cempedak yang saya suka, tahu cempedak apa? Cempedak yang dah jadi nangka. Cempedak yang nangka. Okey, cempedak luar pagar tu lagi mungkin banyak lain sini. So kita gurau-gurau juga. Tapi ini realitinya yang kita harus tahu. Sebab kita sebagai seorang pembeli pun Farin, kita kena tahu kadang-kadang harga barang sedikit mahal. Jadi nak jual pun kenalah harga mahal. Jadi kalau macam cempedak, pisang goreng, ini apa tadi? Itu pisang abu. Ini pisang apa? Pisang nangka. Pisang nangka ni pisang abu dan cucuk udang ni harga jualannya macam mana? Harga dia berbezalah. Kita tengok juga barang yang kos kita beli. So kita orang kata ikutkan kos tu. Okey. Contohnya harga udang ni berapa sekilo, tepung berapa sekilo, kita ikutlah. Itulah harga jualannya. Peniaga ni sumber pendapatan. Takkanlah kita nak jual di bawah harga kos kita. Ya, betul. Sebab itulah kami bawa ke anda berdua hari ni sesuai dengan belanjawan 2024 yang nak dikongsikan. Okey, kita nak berehat dulu seketika sambil kita nak tengok Jia dan Iqbal. Syafiq Iqbal mana pula Syafiq. Nak goreng. Okey, kita akan nanti kita akan goreng lah. Okey. Kita rehat dulu seketika Kembali selepas ni. Dah siap. Kita rehat sekejap. Belum lagi, dia kena rest dulu. Tak kembang. Kena 30 minit je. Itu yang kita dah siap. Kita berehat dulu seketika. Okey. Kau tak ada betul. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Ya, mari cucu dan bisa goreng cempedak goreng. Kita makan dengan ada sos cili, ada kuah kacang, sos kacang dan juga sambal kicap. Okey. Kita nak tengok Syafiq. Syafiq goreng kita punya cucuk udang tu. Syafiq, ada teknik ke goreng cucuk udang ni nak pastikan dia crispy di luar, lembut di dalam? Dari situ kita kena jaga kontrol api. Okey. Jangan terlampau kuat. Sebab cucuk udang ni dia tak sama macam goreng pisang. Okey. Kalau goreng pisang ni dia kena goreng dengan api yang api yang panas. So yang cucuk udang ni kita kena maintain dia api dia jangan terlampau kuat. So, kita bagi crispy kat luar. And then dalam tu akan masak lah. Dia macam tu. Okey. Nampak udang tu merah. Dan kabarnya juga sebenarnya ini adalah resipi rahsia buat sendiri kan. Adunan dan sebagainya itu antara yang menjadi kegemaran. Tapi kan Farin, saya nak tanya juga selalu orang dia tak nak naikkan harga, dia mungkin kurangkan bahan-bahan lah. Kecilkan tepung, udang pakai udang geragau je ke kan. Tapi kenapa anda pilih untuk pakai udang Jaya ni? Udang besar ni. Sebab saya walaupun customer beli dengan harga yang mahal tapi dia puas hati. Saya nak macam tu. So tak adalah orang kata beli harga mahal tapi rasa dan kualitinya. Cakap pasal rasa kan. Farin teruskan kerja saya nak rasa. Sebab tu juga saya tengok tu daripada tadi saya pun nak tanya juga. Awak peneruskan juga makan awak. Tapi memang sedap. Alhamdulillah. Okey, dan sampai-sampai juga mungkin ramai nak tahu jugalah mungkin media sosialnya TikTok, Instagram ataupun di mana nak cari cucuk udang yang memang lawa tu. Anda semua boleh buka TikTok lah. Kat situ boleh search Pak Izzah Furnace Alam Budiman. Kat situ semua kita update kita punya menu. Okey, pukul berapa kita buka. Semua ada kat situ lah. Semua ada kat situ. Okey, tapi Farin tahu tak? Awak percaya tak Syafiq dan juga Jia, kadang-kadang ada makanan-makanan ni kan yang bila kita makan masuk kat mulut dia akan mengembalikan nostalgia ataupun mengimbau kenangan kita dengan sesiapa, betul tak? Ini saya kira kalau makan ni teringat zaman sekolah-sekolah tu. Sebab ini makanan yang popular kita kat sekolah. Bawa dating makan cucuk udang. Tak ada. Arwah kakak saya rajin buat ni, kata ni. Jadi kadang-kadang kita akan mengingatkan ni dengan makan bukan saja sedap rasanya, tapi melalui makanan juga dia boleh mengeratkan silaturahim, boleh mengimbau kembali nostalgia, dan itulah kenangan-kenangan yang harus kita simpan dalam hidup kita. Dan kadang-kadang kalau nak menangis, nangis. Kita nak menangis kan? Betul. Kerana apa nak baru menangis? Tak kira betul Syafiq kan? Lelaki ke perempuan, kita tetap manusia, kita ada perasaan, kita harus luahkan. Ada lagu? Menangislah, kerana kau juga manusia. Dan itulah topik kita untuk hari Isnin. Nanti kita akan berehat hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Jadi kepada anda, jaga diri, jaga keselamatan dan kesihatan. Kami akan kembali pada hari Isnin nanti. Isnin nanti topiknya
Tak salah bersedih. Tak salah menangis. Tak salah menangis, tak salah bersedih dan tak salah lah. Okey. Jadi kalau anda ada pengalaman atau apa-apa yang anda nak kongsikan, boleh terus kongsikan bersama dengan kami di WHR TV3. Dan kami juga nak ucapkan kepada anda selamat berhujung minggu. Luangkan waktu-waktu yang ada ini, hujung minggu ini bersama dengan ahli keluarga anda, insan-insan yang anda sayangi. Sementara kita masih lagi ada insan-insan yang kita sayangi di sekeliling kita ni. Betul. Doakan yang terbaik di hari Jumaat ini. Okey, salam Jumaat. Kami tinggalkan anda sini. Assalamualaikum. Sedap tahu udang ni. Kalau nak yang udang je boleh. Usawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga kalau